Kali ini adalah cerita berkaitan dengan seorang pemain bola yang terkenal untuk negara Ghana. Si pemain bola itu telah mendapati dia telah membunuh beberapa orang. Selepas dia membunuh orang tu, kepala orang tu dipenggal, dipisahkan daripada badan dan kemudian dibuat apa? Dan kemudian dia masukkan ke dalam peti ais, peti sejuk beku kepala tersebut. Konon-kononnya dulu si pemain bola ni berasal daripada Ghana ni, dia lah salah seorang pemain profesional, pemain bola sepak yang terkenal lah, yang profesional, yang pandai memain bola. Setelah dia berhenti menjadi pemain bola, dan dia juga teruskan kerjayanya sebagai seorang pengulas sukan, macam orang-orang yang mengulaskan sukan. Contohlah, nama pemain bola tersebut adalah Richard Genfi, dan nama samaran yang diberi orang selalu panggil dia adalah Fireman. Dan beliau ni telah dilahirkan pada tahun 1993 dekat Sunyani. Kalau dikirakan umur dia sekarang ni, kalau dikirakan sampai tahun ni, umur dia sekarang dah mencecah 20 tahun macam tu lah. Dan bila kita sebut pemain bola, of course lah gaji dia banyak guys. Jarang ada pemain bola gaji keciput-keciput. Of course seorang pemain bola gaji dia lumayan besar lah, seperti Ronaldo, Messi, Neymar. Begitu juga dengan si Fireman ni. Ada beberapa sumber juga mengatakan yang gajinya si Fireman ni, dia telah mencecah 200,000 US dollar. Cuba kalau kita tukar kepada Malaysia, lumayan banyak juga guys, lumayan banyak. Belum lagi dia gaji sebagai seorang pengulas sukan, sebagai sport commentator, belum lagi gajinya tu. Of course gaji dia banyak. So kita pergi kepada ceritanya yang bermula pada tahun 23 Ogos tahun 2021. Tahun ni juga guys, polis telah melaporkan yang mereka telah berjaya menangkap si Fireman ni. Dan polis tangkap dekat rumah dia sendiri. Dia tangkap Richard ni, si Fireman ni, dekat rumah dia sendiri. Berita tersebut telah dilaporkan dekat media-media radio, yang mana radio tersebut yang bernama Sky FM. Dan pusat radio Sky FM juga terdapat dekat daerah Sunyani, yang mana daerah kelahirannya si Fireman ni. Dan ada seorang bapa yang anaknya adalah salah satu mangsa kejadian pembunuhan si Fireman ni, yang bernama Mr. Thomas. Mr. Thomas tu nama bapa dia, nama ringkas dah aku beritahu, itu Mr. Thomas. Mr. Thomas ni dia ceritakanlah kepada syarikat radio tu, syarikat Sky tu, yang mana anak ni yang bernama Lewis. Ni nama singkatan je lah. So bapaknya Lewis ni, si Mr. Thomas, dia telah melaporkan kepada pihak radio. Dan apa yang bapak ni ceritakan, apa yang Mr. Thomas ni ceritakan, yang masa tu anak dia ni meminta izin dengan bapak dia untuk keluar main bola, berlatih main bola. Kebiasaannya si anak dia ni, si Lewis ni, akan balik rumah dengan segera apabila keadaan menjadi senja. Dan ada satu hari tu bapak dia ni pelik. Kenapa anak dia tak pulang-pulang walaupun hari dah senja, dah nak malam dah, tapi anak dia ni tak pulang-pulang. Bapak dia pelik. Dan si bapak ni sebagai seorang bapa, dia pun risau juga anak dia kenapa tak balik-balik. Padahal dah malam dah, dia orang tak balik-balik. Dan bapak dia pun, dia buat keputusan untuk pergi ke padang tu, carilah. Ataupun kalau kat padang tu ada orang siapa-siapa, bapak dia nak tanyalah orang tu. Dia cari anak dia lah. Dia pergi padang, dia cari anaknya. Dan apabila bapak dia ni sampai ke padang yang Lewis main tadi, tak ada orang langsung guys. Dan kemudian si bapaknya Lewis ni pun dia membuat keputusan untuk tanya kepada kontak-kontak rapatnya si Lewis ni. Barang tahu kawan-kawan dia ni tahu Lewis pergi mana kan. Sebagai seorang kawan kena tahu kan. Lepas tu bapak dia pun tanpa basa-basi, dia pun tanya. Bapak dia ni berjumpa kepada salah seorang rakannya Lewis yang bernama Twinoba. Orang pun tanyalah si Twinoba tu, Twinoba, kau nampak tak anak pakcik? Dia tanyalah. Anak pakcik ni daripada tadi lagi tak balik-balik rumah, padahal dah nak masuk malam ni, dah senja habis dah ni. Kau nampak tak anak pakcik? Betul dia pergi mana-mana ke? Lepas tu si Twinoba ni pun jawab lah, pakcik, tadi saya nampak ada Lewis ni, dia pergi dengan Fireman. Dia pergi dengan Fireman, jalan-jalan bersama-sama tadi nak balik. Tapi tak tahulah dia nak pergi mana, balik ke mana. Tanpa basa-basi, si kawannya Lewis ni, si Twinoba ni dengan Mr. Thomas dengan kawan-kawan dia lain pergilah terjah rumah si Fireman tu, tanya. Lepas tu Mr. Thomas ni dia tanyalah dekat
fireman tu, fireman, kau ada nampak tak anak aku si Lewis ni? Daripada petang tadi kawan-kawan dia kata ada dia pergi dengan kau balik. Si fireman ni pun dia jawab lah, mana ada bang, saya tak ada nampak anak abang main bola tadi, saya tak nampak abang berjalan-jalan tadi. Dia pun mula tak mengaku lah. Lepas tu Mr. Thomas ni nak kepastian, dia tanyalah balik si Tinoba tu, kawannya Lewis tu. Oi Tinoba, kau betul-betul kan ni? Betul ke kau nampak dia balik dengan si fireman ni? Lepas tu si Tinoba tu pun kata, ya betul cik, saya memang nampak cik. Dan tak banyak cakap, si Mr. Thomas ni dia terjah masuk rumah fireman. Dia selongkar rumah-rumahnya si fireman tu nak cari. Kan dia tak yakin dengan jawapannya fireman ni. Dan setelah dia masuk tu, dia cek semua sudut-sudut rumah dia, dia cek semua bilik-bilik rumah dia. Dan memang dia tak perasan pun yang anak dia ni kat rumah dia. Memang tak ada, dia memang tak nampak. Lepas tu Mr. Thomas ni dia keliling rumah, dia pergilah keliling rumah. Semasa selepas dia keliling tu, dia nampak satu bilik yang terkunci. Lepas tu tanpa memasa dia paksalah si fireman ni untuk meminta kunci bilik tersebut. Weh fireman, mana kunci bilik ni? Aku nak tengok apa isi dalam bilik ni. Si fireman tu kata, kunci bilik ni hilang cik. Dia kata hilang. Tak tahu sama ada tu alasan ke ataupun memang betul-betul hilang. Dan kemudian makin lama Mr. Thomas ni makin cuak dengan perangainya si fireman ni. Kau ni betul ke? Kemudian Mr. Thomas kawan-kawannya si Lewis ni untuk pecahkan pintu tersebut. Dia panggil ramai-ramai, dia pecahkan pintu tersebut. Pom. Dan kemudian terbukalah pintu tu. Dan alangkah terkejutnya apabila diorang masuk di dalam bilik tu, ternampak ada sekumpulan, boleh tahan banyak juga mayat yang tersujud seakan-akan kepalanya selepas ditebang. Kau cakap kan, memang banyak mayat-mayat yang baru ditebas guys. Ditebas seakan-akan macam kau tebas pokok pisang macam tu lah. Kau tebas pokok pisang. Tapi ni budak-budak, kanak-kanak lah, banyak dalam bilik tu. Dan Mr. Thomas ni dia dapat kecam yang ada salah satu daripada mayat tu yang badan tanpa kepala tu yang anak dia. Sebab apa? Sebab baju yang dipakai tu adalah baju anak dia. Dia tahu yang anak dia ni memakai baju tersebut sewaktu nak pergi main bola tadi. Jadi Mr. Thomas ni dia tahu yang tu sebenarnya memang anak dia. Mr. Thomas kemudian ni dia jatuh terduduk guys. Betapa sedihnya apabila seorang bapa kehilangan anaknya. Dan anak ni pun dibunuh dengan cara kejam macam tu guys. Dan kemudiannya tunggu apa lagi, si budak-budak kawannya Lewis ni rembat si fireman tu. Dia rembat mamat ni, dia belasah habis. Dan kemudian selepas dia belasah tu, barulah si fireman ditangkap oleh pihak polis. Ada yang melaporkan ke pihak polis. Kemudian ditangkaplah si fireman ni. Mengarut betul lah si fireman ni, memang jahat lah. Pihak polis pun menangkap. Dan pihak polis di kawasan dan pihak polis di Ghana ni menangkaplah si fireman ni untuk siasatan lebih lanjut. Dan kemudian selepas polis tangkap si fireman ni, dia pun sekali lagi terjah rumah. Dia selongkar rumah si fireman ni, apa yang ada kat isi dia. Dan dalam bilik yang sama, dia ada jumpa banyak anggota-anggota badan mayat yang dikumpulkan dalam satu guni guys. Dalam bilik yang sama juga. Memang. Tapi yang lagi terkejutnya apabila polis terjah selongkar rumahnya si fireman ni, dia ada terjumpa jumpa 3 kepala mayat guys. Dalam satu peti ais dekat rumahnya fireman ni. Dia dijumpa 3 kepala, termasuk salah satu kepalanya itu adalah Lewis, anaknya Mr. Thomas. Dan semua body-body manusia tu pihak polis menghantarkan kepada pihak forensik untuk siasatan ataupun kajian yang lebih lanjut mengenai kejadian tersebut. Korang rasa guys, apa sebenarnya motif fireman buat macam ni semua ni? Apa sebenarnya tujuan dia buat semua ni? Adakah dia ni seorang psikopat ataupun dia seorang yang cannibal? So guys, itulah tadi sedikit sebanyak cerita tentang salah seorang pemain bola sepak. Di samping itu juga dia juga sebagai seorang sport commentator. Dan latar belakang dia orang tak tahu. Dia sebenarnya adalah seorang pembunuh yang kejam. Bertahan kejam juga ada benda tu. So kalau rasa video ni bermanfaat, menghiburkan korang, jangan lupalah like, share, komen video ni supaya hit 1k guys. 1k, hit 1k channel aku ni.
Dan semakin banyak korang subscribe, semakin menarik video aku cuba sampaikan, semakin lancarlah percakapan aku. Ini pun aku masih berlatih lagi menyampaikan sesuatu perkara. Okay, sekali lagi aku ingatkan, jangan lupa subscribe, like, share and comment video ni kalau rasa bermanfaat dan menghibur kalian. So, tunggu apa lagi? See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune next video part 13.